Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar untuk hari ini kuliah ke-10 untuk minggu ni berkaitan dengan topik kita iaitu dunia Islam selepas kejatuhan Baghdad. Sepatutnya ada kuliah tapi oleh kerana UKM telah pun mengeluarkan perkeliling akademik yang menyatakan bahawa tempoh 20 hingga 26 Disember ni merupakan tempoh bertenang. Jadi tidak ada kuliah, tidak ada pentaksiran, tidak ada apa-apa juga berkaitan dengan penghantaran tugasan pada minggu ini dibuat. Maka kuliah ini dirakamlah untuk kita nak cover topik ini. Jadi saya harap semua para pelajar boleh dapatlah lihat rakaman untuk kuliah topik yang ke-9 ini nanti, yang akan saya masukkan dalam YouTube dan linknya akan saya masukkan dalam UKM Folio. Dan rakaman ni juga mungkin akan ada dalam Microsoft Teams kita ini. Okey, sebelum saya pergi kepada kuliah kita lebih lanjut, saya ingin merakamkan ucapan takziah dan juga harap dapat bersabarlah sekiranya ada pelajar-pelajar kita dalam subjek ini yang mengalami bencana banjir yang baru-baru ni. Tak kisahlah berada di mana, di Selangor ke, di Pahang ke, Terengganu dan sebagainya, di mana-mana kawasan yang dinaiki banjir itu, saya kira kita sama-samalah berdoa agar kita diberikan ganti yang lebih baiklah oleh Allah SWT nanti, dan diharap sentiasalah diberikan kekuatan dan ketabahanlah dalam menempuh bencana ini. Jadi saya telah membuatlah keputusan agar tugasan refleksi yang dijadualkan sepatutnya pada 1 hari bulan Januari 2022, tarikh akhirnya saya anjakkan kepada 15 Januari 2022 jam 11.59 malam. Jadi ada lebih, saya bagi tempoh lebih kurang 2 minggu lagi lah untuk anda untuk menyiapkan tugasan refleksi yang sebanyak 30 markah itu. Okey, untuk hari ini saya nak merakamkan topik kita berkaitan dengan kuliah berkaitan dengan dunia Islam selepas kejatuhan Baghdad. Kalau sebelum ini kita dah belajar dulu tentang zaman Abbasi, di mana zaman Abbasi itu yang menikmati kegemilangan ketika era Harun al-Rashid, kemudian membawa kepada zaman Al-Ma'mun dan akhirnya mula perlahan-lahan merosot dan lemah akibat ada campur tangan daripada golongan Banu Buaih dan Seljuk dalam pemerintahan Abbasiyah. Dan akhirnya kerajaan Abbasi di Baghdad ini tumbang pada tahun 1258 di tangan pihak Mongol yang waktu itu memang sedang giat memperluaskan kuasa, menjarah satu persatu kota termasuk apa yang ada di dalam dunia Islam, dan hal ini juga terjadi pada kota Baghdad lah ketika itu. Jadi kita nak tengok pula bagaimana pula dunia Islam selepas kejatuhan Baghdad. Adakah dengan kejatuhan Khilafah Abbasiyah ini maksudnya tidak ada lagi kerajaan Islam atau bagaimana? Hal inilah yang akan kita cuba sentuh dalam kuliah hari ini. Okey, pendahuluan kita nak tengok keadaan umat Islam dan pemerintahan Islam lah selepas kejatuhan Baghdad. Jadi maksudnya masih lagi ada pemerintahan Islam waktu itu, tapi adakah maksudnya apakah kerajaan-kerajaan lain yang muncul selepas kejatuhan Baghdad itu? Dan dalam masa yang sama kita cuba nak meneliti perkembangan tamadun Islam pada era abad ke-14 ke-15 lah, di mana inilah era selepas kejatuhan Baghdad, di mana kalau kita lihat terdapat kabilah-kabilah lain lah yang bukan bangsa Arab tapi mereka ni memeluk agama Islam, cuba membina ketamadunan dia sendiri, ketamadunan Islam berdasarkan perkembangan kabilah masing-masing. Khususnya kalau kita tengok
selepas jatuh Baghdad ni kaum Turki yang menjadi dominan dalam mendominasi pemerintahan Islam ketika itu. Dan akhirnya kalau kita pernah dengar selepas itu kemunculan Khilafah Uthmaniyah, kerajaan Uthmaniyah. Hal-hal ni semua berlaku selepas kejatuhan Baghdad pada tahun 1258. Baiklah, kejatuhan Baghdad ni kita boleh membawa satu turning point yang penting lah. Pertama sekali, pemerintahan Islam berakhir. Pemerintahan Islam yang diterajui oleh bangsa Arab berakhir ketika itu. Kalau kita lihat perkembangan ketamadunan Islam bermula daripada era Nabawi, kemudian era Khulafaur Ar-Rasyidin. Itu confirm Arab lah khalifah dia. Kemudian berkembang pada zaman Umayyad dan Abbasi. Kedua-dua daripada kalangan kaum Quraisy, pun juga bangsa Arab. Dan apabila jatuh Baghdad, kemunculan kuasa lain pula, kuasa Islam daripada bangsa lain, khususnya pada golongan Turki. Waktu itulah kita tengok ada kerajaan Mamluk, kerajaan Timorid, kemudian kerajaan Safawiyah, kerajaan Mughal, kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Uzbek dan sebagainya. Dan untuk kuliah kita hari ini, kita akan tengok dua saja kerajaan. Kerajaan Mamluk yang berkuasa di kawasan Mesir dan Syam, dan juga kerajaan Timorid yang berkuasa di kawasan sebelah timur, sebelah Iraq, sebelah Asia Tengah. Baiklah, jadi kita tengok dulu yang pertama sekali kerajaan Mamluk. Ini yang berpusat di Kahirah, Mesir. Asal usul Mamluk ni dia berasal daripada kalimah Mamluk ataupun Mamalik yang bermaksud hamba yang dimiliki. Jadi Mamluk ni pada peringkat awal kewujudan dia tu, dia sebenarnya hamba. Hamba yang dibeli oleh pemerintah ketika itu, termasuk yang dibeli oleh Khalifah Abbasiyah daripada di pasar-pasar lah, untuk dijadikan sebagai pengawal istana, pengawal pribadi. Kerana golongan Mamluk ini yang berasal daripada wilayah Kipchak yang terletak di utara Laut Kaspia ni, waktu itu memang di golongan hamba yang diperdagangkan. Dan oleh kerana itu adalah dijual di beberapa tempat, sama ada di Baghdad, di Istanbul, di Kahirah, dan dibeli oleh golongan pemerintah. Termasuk ketika di Mesir itu dibeli oleh Sultan Salih Najmuddin Al-Ayyubi. Ini pemerintah terakhir lah dalam kerajaan Ayyubiyah. Beliau membeli golongan Mamluk dan jadikan Mamluk ini sebagai pengawal pribadi beliau. Dan peluang diberikanlah kepada golongan Mamluk ini untuk terlibat dalam ketenteraan, kemudian terlibat dalam politik dan pentadbiran. Jadi peluang yang diberikan oleh kerajaan Ayyubiyah itu sedikit sebanyak telah memberi peluang lah kepada golongan Mamluk ni untuk meningkatkan prestasi dan reputasinya sebagai golongan yang berkemahiran dalam tadbir urus negeri. Dan akhirnya kedudukan mereka semakin lama semakin meningkat dan menjadi wazir pula kepada sultan yang memerintah. Kalau dulu dia sebagai tentera bawah-bawah aja, tapi peningkatan reputasi dan prestasi itu dari semasa ke semasa telah membawa mereka kepada kedudukan yang paling kanan dalam hierarki pentadbiran negara. Okey, jadi ringkasnya Mamluk ni dia terbahagi kepada dua fasa. Dia dua fasa ni maksudnya fasa pemerintahan ataupun period pemerintahan. Di mana fasa yang awal, fasa Mamluk Bahri ataupun dikenali sebagai Mamluk Salihiyah. Kenapa? Kerana Mamluk Bahri ini, golongan Mamluk Bahri ini dia dibeli oleh Sultan Salih Najmuddin Al-Ayyubi. Bahkan ada beberapa penulisan yang lain pula, dia menggelarkan Mamluk Bahri ini sebagai Mamluk Turki, Mamluk Atrak, sebab Mamalik Al-Atrak, sebab mereka ni berasal daripada kabilah Turki. Itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua pula Mamluk Burji. Mamluk Burji ini golongan Mamluk yang ditempatkan di menara-menara lah, menara-menara di Mesir ketika itu. Dan
Ada nama lain bagi Mamluk Buruji ni adalah Mamluk Jarkasi. Maksudnya Mamluk yang berasal daripada kawasan Kaukasus sana. Ini dia punya pembahagian kepada dua fasa pemerintahan Mamluk yang waktu itu berkuasa di Mesir dan Syam. Dan khususnya mereka ni berpusat di Kahirah, Mesir. Okey, ini kita tengok. Kerajaan Mamluk ini yang ditubuhkan pada 1250 kan. Jadi mereka ni menguasai sebahagian besar kawasan Mesir dan Afrika Utara, dan mereka juga berpusat di Kairo ni, Kahirah. Kemudian menguasai juga kawasan Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah, kemudian kawasan Syam yang turut menempatkan Damaskus dan juga Jerusalem, Baitul Maqdis di sini. Okey, kita tengok kerajaan Mamluk ni yang diasaskan pada 1250 oleh seorang perempuan, pemaisuri kepada Sultan Najmuddin Al-Ayyubi itu tadi, yang bernama Sajaratud Dur. Jadi kerajaan Mamluk ini dia special ni sebab diasaskan oleh seorang wanita. Dan Sajaratud Dur ni pula sebab ada macam duk kata-kata apa semua macam ini merupakan satu perkara yang janggal kerana pimpinan kerajaan waktu itu diketuai oleh seorang wanita. Oleh itu Sajaratud Dur pun bernikah dengan Izzuddin Aibak, lalu suaminya itu diangkatlah menjadi sultan. Namun berlaku pergolakan politik dan sebagainya, Izzuddin Aibak ni telah pun dibunuh dan tugas pemerintahan waktu itu dipangku oleh Saifuddin Qutuz. Dan kerajaan Mamluk ini dia telah menjadikan kota Kahirah sebagai ibu kota, dan biasalah yang paling besar sekali kerajaan Mamluk ini, mereka lah yang bertanggungjawab menyelamatkan kerabat Khalifah Abbasiyah yang masih hidup, lalu menghidupkan semula institusi khilafah Abbasiyah di Kahirah. Walaupun ada juga tulisan-tulisan yang lain yang menyatakan bahawa tindakan kerajaan Mamluk ini yang sengaja untuk menghidupkan semula institusi khilafah ini bukanlah bertujuan untuk menaikkan khalifah itu sendiri, tetapi sebenarnya bertujuan agar dunia Islam waktu itu mengiktiraf kerajaan Mamluk kerana upaya dan usaha mereka yang telah melindungi dan menghidupkan semula institusi khilafah ini. Jadi kita lihat kat sini tindakan kerajaan Mamluk ni bolehlah disifatkan sebagai suatu tindakan untuk mencari mungkin apa yang dikatakan sebagai sokongan politik, mula nak menaikkan reputasi dia apabila khalifah telah diangkat dan dilantik di Kahirah, di mana Kahirah itu menjadi pusat pemerintahan kerajaan Mamluk ketika itu. Jadi sekurang-kurangnya kedudukan kerajaan Mamluk dihormati oleh dunia Islam apabila khalifah bernaung di Kahirah. Walaupun pada ketika itu khalifah tidak lagi berkuasa. Ada setengah penulisan mengatakan bahawa khalifah itu hanya pada nama je, sekadar jawatan, tetapi tidak ada kuasa untuk menjalankan pemerintahan kerana ketika itu yang berkuasa penuh adalah Sultan Mamluk. Baiklah, kerajaan Mamluk ni yang seperti mana saya nyatakan tadi, dia ada dua, Mamluk Bahari pada 1250 hingga 1389 waktu itu, dan Mamluk Buruji yang muncul pada 1382. Lepas tu dia punya terlibatnya dalam politik di Mesir, dan akhirnya berjaya menjatuhkan Mamluk Bahari ni pada 1389, dan akhirnya mereka pula yang menjadi pemerintah di Mesir dan kekal hingga 1517. Okey. Pertama tadi
kita mengatakan tentang jasa kerajaan Mamluk inilah yang telah menaikkan kembali institusi khilafah di Kahirah. Jasa kerajaan Mamluk yang kedua yang kita boleh hargai dan kita boleh kenang adalah kemenangan mereka dalam Perang Ain Jalut yang berlaku 1260 Masihi, di mana Perang Ain Jalut ini yang berlaku di antara tentera Mamluk dengan tentera Mongol. Kita perlu ingat apabila tentera Mongol berjaya menawan Baghdad pada tahun 1258, mereka telah menuju ke selatan dan menawan satu persatu kota termasuk kota Halab, kemudian kota Dimashq, dan akhirnya merancang juga untuk pergi ke Baitul Maqdis dan Mekah dan Madinah. Kemudian apabila mendengar tentang kemarahan tentera Mongol ini, maka Saifuddin Qutuz yang waktu itu pemimpin kerajaan Mamluk dibantu oleh orang kanannya Zahir Baibas, memimpin tentera lah untuk menghalang kemarahan tentera Mongol ini, dan mereka bertemu di satu tempat yang dikenali sebagai Ain Jalut. Ini boleh kita lihat di dalam peta ni. Pertarungan ini telah pun dimenangi oleh tentera Mamluk dan berjaya menamatkan kemarahan Mongol ke Hijaz dan Mesir. Jadi ini merupakan jasa yang paling besar lah, dan saya kira kalau tentera Mamluk kalah dalam Perang Ain Jalut ni, tidak mustahil tentera Mongol akan mara ke kota Madinah dan kota Mekah, dan mereka akan melakukan perkara serupa lah seperti mana mereka telah lakukan terhadap kota Baghdad. Wah, jadi kita lihatlah kemenangan tentera Mamluk dalam Perang Ain Jalut ini telah menghalang kemarahan tentera Mongol, dan akhirnya tentera Mongol terpaksa patah balik. Namun begitu dalam perjalanan pulang tentera Mamluk ini ke Mesir, akhirnya Zahir Baibas ni, yang orang kanan tadi ni, dia pun nak main politik juga ni, telah membunuh ketua dia Saifuddin Qutuz, lalu melantik dirinya sebagai pemerintah ataupun sultan yang baru. Okey, pemerintahan Mamluk Bahri ni Baibas telah mengangkat Al-Mustansir sebagai khalifah di Kahirah, dan beliau juga telah memperkemaskan pentadbiran kerajaan dengan melantik 4 orang hakim mewakili 4 mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Kemudian beliau juga mengatur urusan haji ke Mekah dan telah memperkukuhkan ketenteraan dan melancarkan jihad menentang tentera salib. Mereka jadi tentera Mamluk ni dia ada 2 ancaman besar lah waktu itu. Kita nampak pada peringkat awal mereka terpaksa menentang tentera Mongol dan akhirnya menang dalam Perang Ain Jalut. Kemudian tentera salib pula yang waktu itu berusaha untuk menawan kembali Baitul Maqdis, dan mereka menyerang Mesir sebab mereka tentera salib ni menyifatkan bahawa kerajaan Mamluk di Mesir ni penguasa kepada wilayah Baitul Maqdis itu. Baiklah, selepas era Baibas yang kita boleh sifatkan sebagai detik permulaan kepada kegemilangan kerajaan Mamluk Bahri ini. Jadi dia menikmati kemuncak lah kegemilangan itu ketika era pemerintahan Sultan Muhammad Qulaun. Era Qulaun kita menyaksikan kerajaan Mamluk menjalin hubungan dengan kerajaan Rom Byzantin, kemudian kerajaan Sisili, Genoa, Perancis, Kastil. Ini merupakan kerajaan-kerajaan yang wujud di bumi Eropah ketika itu. Hal ini juga telah merancakkan perdagangan dua hala di antara kerajaan Mamluk dengan kerajaan-kerajaan tersebut, khususnya di kawasan Laut Mediterranean. Selain itu juga, Qulaun juga dia memberikan perhatian kepada pembinaan institusi pendidikan, sekolah. Kemudian didirikan juga masjid-masjid sebagai pusat ibadat, hospital, ada hospital wakaf.
kemudian kubu tentera, kubu di setiap kota sebagai langkah perlindungan. Dan Kolau ni juga seperti mana Sultan Saleh Najmuddin Al-Ayyubi ni dia beli hamba. Jadi Kolau ni juga dia beli hamba yang lain pula sebab dia tak percaya dengan set dia sendiri, sebab dia duk ingat golongan Mamluk Bahari ni bila-bila je boleh mengkhianati beliau, maka beliau juga membeli hamba yang barulah, Mamluk Jarkasi, daripada wilayah Kaukasus, dan bertindak juga sebagai pengawal pada peringkat permulaan dan ditempatkanlah di menara-menara di Kahirah itu. Dan inilah titik permulaan kepada kemunculan Mamluk Burji selepas itu. Okey, kita tengok pula kepada pemerintahan Mamluk Burji. Jadi Mamluk Burji ni dia ditempatkan di menara, dan disebabkan itu dia dikenali sebagai Mamluk Burji kan. Menara kan Burj kan. Jadi pemerintahan Mamluk Burji ni dia menikmati kestabilan, kegemilangan ni ketika era Barkuk, kemudian Basbeh, kemudian Qaitbay. Ini merupakan antara tokoh-tokoh lah yang terkenal ketika era pemerintahan Mamluk Burji. Bagaimanapun, Mamluk Burji ni pemerintahan semakin lama semakin merosot lah, banyaklah masalah dalaman, terutama berkaitan dengan kelemahan pimpinan ketika itu, dan wabak Black Death. Kalau kita hari ini wabak corona kan, COVID-19. Jadi zaman dulu ada juga wabak Black Death. Ini dalam istilah Inggerisnya lah. Kalau dalam istilah bahasa Arab yang ditulis oleh sejarawan terdahulu termasuk Ibn Battutah dalam Rihlahnya, ditulis wabak ini dengan istilah Al-Ta'un Al-Kubra ataupun Al-Ta'un Al-Uzma. Maksudnya ta'un yang dahsyat. Yang waktu itu berlaku banyak memakan korban, berjuta-juta lah. Dan wabak itu waktu itu berlaku di hampir keseluruhan dunia waktu tersebut, di kawasan Asia, kemudian dilanjut ke kawasan Afrika Utara dan juga ke Eropah. Dan kemerosotan ini dia berterusan apabila Mamluk Burji ini telah diserang oleh tentera Uthmaniyah waktu itu yang dipimpin oleh Sultan Selim I, Sultan Selim Awal. Dan akhirnya pertarungan di antara kedua-dua kerajaan ataupun kedua-dua tentera ini, antara Mamluk dan Uthmani ini, akhirnya kemenangan telah diraih oleh kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1517, dan kemenangan tersebut telah menyebabkan kerajaan Mamluk berakhir. Ini merupakan sedikit sebanyaklah tentang sejarah kerajaan Mamluk yang ditubuhkan di Mesir ketika itu. Okey, kita tengok sedikit tamadun era Mamluk. Kita tengok pembangunan ekonomi era Mamluk. Kerajaan Mamluk ni dia menguasai perdagangan rempah di Laut Merah dan di Laut Mediterranean. Jadi siapa kalau korang berminat zaman Mamluk ni dia menguasai perdagangan rempah yang datang daripada kawasan alam Melayu ni kan. Kita waktu tu ada Kesultanan Melayu Melaka kan. Lepas tu adalah beberapa kerajaan lain kan. Mungkin sebelum itu Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya yang menjadi pembekal sumber rempah lah untuk diperdagangkan di alam Melayu ni, di Selat Melaka, kemudian dibawa ke sebelah Asia Barat dan juga Eropah. Dan saya kira perdagangan rempah waktu itu berada di beberapa pelabuhan yang dikuasai oleh kerajaan Mamluk. Sebab kita tengok dia punya period ataupun tempoh kemunculan, tempoh perkembangan kerajaan Mamluk ni hampir sezaman dengan Kesultanan Melayu Melaka contohnya. 1400 hingga 1511 Melaka. Ini era Mamluk Burji misalnya 1382 hingga 1517. Hampir sama kan. Barangkali sebenarnya pedagang-pedagang yang membawa rempah
daripada alam Melayu, akhirnya mereka pergilah ke sebelah Asia Barat, pergi ke Jeddah, kemudian ada pergi ke Iskandaria dan sebagainya dengan memperdagangkan barang-barang dagangan tersebut sebelum barang dagangan ni pula dijual oleh pedagang-pedagang di Mesir kepada pedagang-pedagang yang datang daripada Eropah. Jadi sebab itu kalau kita lihat mungkin dominasi pedagang Muslim terhadap perdagangan rempah ni, sebab itu ada satu pandangan menyatakan bahawa Portugis datang ke alam Melayu ni bertujuan untuk nak memecahkan monopoli pedagang Islam terhadap perdagangan rempah ni, khususnya kerajaan Mamluk. Wallahu alam. Yang hal ni boleh kita buat kajian lanjutan lah sama ada benar ataupun tidak. Tapi saya kira ada persamaan dan mungkin ada betulnya. Jadi kita lihat kerajaan Mamluk ni dia memberi perhatian kepada beberapa pelabuhan dan laluan perdagangan, dan sektor perindustrian juga turut mendapat tempat menjana perkembangan ekonomi Mamluk, pembuatan kertas, bahan logam, kaca dan seramik, pakaian, pemprosesan makanan daripada sumber pertanian, sabun dan minyak wangi, dan kesemua ini tidaklah dihasilkan untuk keperluan ataupun kegunaan domestik semata-mata. Maksudnya bukanlah orang tempatan saja yang guna, bahkan dieksport ke luar negeri, khususnya di benua Eropah. Jadi untuk memastikan perindustrian ini dia berjalan dengan lancar, maka sektor pertanian yang menjadi asas kepada perkembangan sektor industri juga turut dia berikan perhatian, khususnya kalau dalam nak sumber penanaman itu kerajaan Mamluk memberikan perhatian kepada sistem perairan, telaga, tali air dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana kawasan di Mesir yang terkenal dengan sungai Nil menjadi lembah, menjadi sumber pertanian yang cukup hebatlah ketika itu. Okey, kita bercakap pula tentang sosial dan intelektual. Jadi pada zaman Mamluk ni juga dia ada wujudlah banyak seni bina binaan yang dibina pada zaman Mamluk, dan saya kira masih lagi kebanyakannya kekal sehingga ke hari ini. Kita tengok bangunan yang tahan, kubu, madrasah, masjid dan sebagainya. Nanti kita tengok. Jadi adalah terdapat beberapa masjid yang dibina pada zaman Mamluk, Masjid Sultan Hasan, Masjid Muhammad Nasir bin Qalawun. Kemudian ada pula hospital ataupun yang dikenali sebagai Bimaristan Al-Muayyad, di mana hospital ini dijalankan secara wakaf. Rawatan tu diberikan secara percuma oleh pihak kerajaan. Jadi selain daripada itu, kemunculan pula tokoh ilmuwan dan karya masing-masing. Jadi zaman Mamluk juga kita lihat beberapa tokoh yang muncul ketika itu, antaranya Al-Makrizi dan Ibnu Furat. Ini dalam bidang sejarah. Kemudian Ibnu Kathir dalam bidang sejarah dan juga tafsir. Kemudian Hasan Al-Tuluni dalam bidang seni bina. Al-Damiri dalam bidang zoologi, ini bidang zoo lah, bidang binatangan. Kemudian Al-Tusi dalam bidang falak, astronomi. Kemudian Ibnu Nafis dalam bidang perubatan. Okey, ni seni bina Mamluk lah yang ada ni kalau kita lihat ni masjid. Dia punya kita tengok kita tengok ada belang-belang macam ni, kita tahu dah ini masjid yang dimaini pada zaman Mamluk, sebab belang-belang ni dia jadi trademark image kepada binaan Mamluk zaman itu. Dan di sebelah ni pula Qal'ah Qaitbay yang Qaitbay yang terletak di Iskandaria, letak kat tepi pantai, di mana dibina untuk mengawasi kapal-kapal pedagang yang datang berdagang di kawasan Laut Mediterranean, dan ini juga nak mengawasi keselamatan lah. Sekiranya ada lanun datang nak buat kacau, maka mereka boleh bertindak lebih awal lah dengan menghantar bantuan ketenteraan bagi memerangi lanun tersebut. Okey,
Kita dah selesai kerajaan yang pertama tadi, kerajaan Mamluk yang berkuasa di kawasan Mesir dan juga Syam. Jadi kita tengok pula kerajaan yang kedua, kerajaan Taimurid. Yang ni dia agak lewat sikit lah dia punya penumbuhannya, iaitu pada 1370 hingga 1507. Tapi kerajaan ni amat penting juga pada saya kerana kerajaan ini boleh dikatakan asas ataupun dia ni jadi inilah kot asas kepada kemunculan beberapa kerajaan selepas itu yang muncul di kawasan Asia Tengah, seperti kerajaan Uzbek, kerajaan Mughal di India, kemudian kerajaan Safawiyah di Parsi di Iran, dan kerajaan ini juga pernah berhadapan dengan kerajaan Turki Uthmaniyah dan akhirnya menang. Maksudnya tentera Uthmaniyah kalah kepada kerajaan Timurid. Okeylah, kita tengok kerajaan ini diasaskan oleh Timur. Jadi ada disebut Timur. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Tamerlane. Ada tulis Timur Lang. Jadi ada pelbagai istilah lah merujuk kepada tokoh yang bernama Timur ni. Jadi Timur ni dia seorang panglima yang berketurunan Turki Mongol. Jadi beliau ini ada pengalaman luas dalam ketenteraan dan akhirnya telah membentuk kerajaannya sendiri dengan menguasai beberapa wilayah, antaranya wilayah Asia Tengah yang dikenali juga sebagai Transoxiana ataupun dalam bahasa Arab Mawara an-Nahar. Negeri yang tan lah sekarang ni kat sana, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, itu merujuk pada kawasan Asia Tengah. Kemudian turut juga menguasai Iran dan juga Iraq. Dan Timur ini, kerajaan Timurid ini dia telah menjadikan pada peringkat awal Samarkand sebagai ibu kota dia. Kemudian ibu kota yang kedua Herat yang sekarang ini terletak di Afghanistan. Jadi Timur ini dia giat juga menjalankan kempen perluasan wilayah, termasuk berjaya menewaskan tentera Uthmaniyah ketika itu dalam Battle of Ankara pada 1402. Tentera Uthmaniyah waktu itu yang dipimpin oleh Bayazid Awal telah tewas di tangan Timur, dan akhirnya Bayazid ni juga telah ditangkap dan dijadikan tawanan dan dibawa ke Samarkand. Jadi kerajaan ini diteruskan oleh beberapa tokoh selepas itu, antaranya anak kepada Timur iaitu Shahrukh Maizah, kemudian cucu Timur itu yang dikenali sebagai Ulugh Beg. Ulugh Beg ni dia, saya kira anda semua pernah dengar kot nama Ulugh Beg ni. Sebab Ulugh Beg ni merupakan seorang saintis dan juga cendekiawan pada zaman tersebut. Beliau ni amat mahir dalam bidang ilmu falak. Ini kita tengok The Timurid Empire yang warna kuning ni. Jadi kita lihat kemunculan Timur ni dia sezaman dengan Uthmaniyah yang berada di sini dan juga Mamluk Sultanate. Ni kesultanan ataupun kerajaan Mamluk. Dia bersepadan, dia besar ni. Menjadikan Samarkand sebagai ibu kotanya. Baik. Kita tengok pula. Saya suka tengok Ulugh Beg ni sebab sengaja kita nak mengenengahkan apa yang ada pada kerajaan Timur ni, khususnya dalam konteks pembinaan tamadun. Dan Ulugh Beg ni, selain beliau ni memerintah kerajaan Timur, beliau juga merupakan seorang ilmuwan khususnya dalam bidang falak dan matematik. Jadi antara jasa yang paling besar ketika itu adalah membina balai cerap Ulugh Beg di Samarkand yang mengambil masa kira-kira 5 tahun untuk siap pembinaan dia. Jadi beliau juga telah membina madrasah di Samarkand dan Bukhara untuk untuk nak menjamin kelestarian pendidikan rakyat di kawasan tersebut ketika itu. Jadi sebelum beliau naik memerintah, beliau ni sebenarnya seorang ilmuwan. Ilmuwan, seorang ahli ilmu lah, khususnya saintis dan bidang-bidang sains dan sebagainya. Jadi kemudian beliau naik takhta
menggantikan bapanya Syahrul Mirza pada tahun 1447. Dan beliau terpaksalah menghadapi pemberontakan daripada anaknya sendiri sehingga menyerah kalah ketika itu, dan akhirnya beliau telah pun dihantar ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Bagaimanapun beliau telah mati dibunuhlah ketika dalam perjalanan ke kota suci tersebut. Ini merupakan sedimen Timurid yang ada di Samarkand, Uzbekistan sekarang, dan ada juga di Herat di Afghanistan. Okey, kesimpulan untuk rakaman kuliah kita hari ini kita lihat legasi pemerintahan Islam selepas kejatuhan Baghdad diteruskan oleh golongan bangsa bukan Arab, khususnya Turki. Jadi maksudnya pemerintahan Islam selepas kejatuhan Baghdad tu masih lagi ada, tetapi dipegang oleh golongan bukan Arab, khususnya golongan Turki. Dia bukan lagi zaman sebelum itu yang diterajui oleh kabilah Arab. Kali ini tidak. Jadi untuk kerajaan Mamluk ni ada 3 perkara utama lah. Ini kena perlu ingat lah 3 perkara utama ni yang telah menaikkan reputasi kerajaan Mamluk adalah kemenangan mereka ke atas tentera Mongol dalam perang Ain Jalut pada 1290 Masihi. Kemudian pelibatan mereka yang giat mengaktifkan jihad menentang ancaman tentera Salib. Dan kemudian yang ketiga, menaikkan semula institusi khalifah di Kahirah pada tahun 1261 melalui bai'ah kepada Khalifah Al-Mustansir. Ini hal yang boleh kita kata bersangkut paut lah dengan kerajaan Mamluk di Mesir. Kemudian yang kedua pula berkaitan dengan kerajaan Timurid ini pula. Kerajaan Timurid pula berperanan dalam meneruskan legasi kepimpinan Islam di sebelah timur, khususnya di kawasan Iran dan Asia Tengah. Dan kerajaan Timurid ini jugalah menjadi asas susul galur kepada kerajaan-kerajaan Islam selepasnya yang berkuasa di kawasan India, khususnya kerajaan Mughal di India, kemudian kerajaan Uzbek di kawasan Samarkand, kemudian kerajaan Safawiyah lah di Parsi. Ini saya lah duduk berjalan di Qal'ah Salahuddin di Kahirah. Jadi ini Masjid Muhammad Ali Pasha. Kemudian ini yang dibina pada zaman Mamluk, Masjid Muhammad Nasir Al-Qalaun yang terletak di Kahirah. Okey. Ini sedikitlah sedutan rakaman daripada saya lah untuk hari ini. Okey, jadi saya ada nak bawa ni lah, kita bawa pergi jalan-jalan kejap boleh Jadi ni saya nak tunjuk apabila kita nak tengok tentang seni bina kerajaan Mamluk Kahirah ni dia masih lagi memiliki beberapa bahan binaan yang masih kekal sehingga ke hari inilah kalau kita tengok ini merupakan antara binaan yang zaman Mamluk lah yang masih ada dan wujud sehingga hari ini. Ini Masjid Sultan Hassan dan Masjid Rifa'i di sebelah dia. Masjid sama masjid terletak bersebelahan. Ni yang dibina ketika zaman Mamluk. Okey, nak tengok juga kat dalam ni ada apa. Kan ni tempat sembahyang kan. Ini saya rasa tempat sembahyang dia. Kita lihat ciri asas seni bina Mamluk ni dia ada belang-belang macam ni. Masih wujud. Zaman Mamluk dibina macam ni dan berkekalan sehingga ke hari ini. Kita lihat ni. Mihrab ni kat depan ni.
Ini dalam kawasan Masjid Sultan Hassan. Okey. Ini sikit di ini. Ini saya nak tengok tadi Qal'ah Salahuddin ni. Ini yang tempat yang saya berdiri tadi tu kan. Ha, ini kawasan Qal'ah Salahuddin ni. Ini Qal'ah ni ataupun kubu ni dibina pada zaman Salahuddin Ayyubi lah, sebab beliau pernah menjadi pemerintah di Mesir. Kerajaan Ayyubiyah ni sebelum kerajaan Ayyubiyah tumbang dan digantikan oleh kerajaan Mamluk. Kita lihat. Saya berdiri di sini. Kita nampak kubah warna hijau ni dan juga Masjid Sultan Ali Pasha. Kita tengok Masjid An-Nasir Muhammad Qalaun. Ini masjid yang ada di dalam ni yang dibina pada zaman Mamluk. Ciri asas yang kita boleh kenal. Ni. Dia punya apa? Kita kata apa sini? Belang-belang macam ni kan. Warnanya belang-belang gini. Antara tiang ni nak dipanggil apa ni? Inilah seni bina zaman Mamluk yang masih lagi kekal. Kita boleh saksikan sehingga ke hari ini. Ini kita tengok belang-belang ni juga. Ini mimbar. Naik ke atas hotel ni lah tebah. Dia tak macam mimbar di Masjid UKM. Okey. Cuma saya tak pasti sama ada masjid itu masih lagi berfungsi sebagai masjid ataupun tidak. Sebab saya pernah pergi dulu. Dia jadi macam tempat pelancongan lah. Tak ada orang nak buat sembahyang kat masjid ni lagi. Tak ada. Dia jadi tempat orang masuk ke dalam tarik gambar macam tu lah. Ni pula Masjid Sultan Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha. Ni. Tak ada. Dia mana ada kapet untuk dia tak ada jadi macam tempat sembahyang ni. Rasanya. Wallahu a'lam. Dulu saya pergi tak gitu. Mungkin dia dah tukar, dah boleh berubah jadi masjid. Okey. Jadi saya nak tunjuk lagi satu. Ini Masjid Sultan Muayyad. Ini masjid ni saya rasa digunakan sebab dia ada kursi-kursi ni. Selalunya kalau jemaah, dia penat-penat dia akan duduk di kursi ni. Lagi satu Masjid Al-Azhar. Kalau sebut pakai tentang Mesir, tak boleh nak tinggal kalau kita sebut tentang Al-Azhar ni. Ini merupakan Masjid Al-Azhar yang terletak di Kairah, Mesir. Di mana Masjid Al-Azhar ni yang telah dibina, dia menjadi asas kepada Universiti Al-Azhar tu sendiri. Di mana Al-Azhar tu dia bermula daripada Jami'ul Azhar, maksudnya masjid ni. Ni tempat solat dia dan ini tempat orang nak bagi kuliah. Kadang-kadang dia ada macam halaqah begitu di Masjid Azhar. Bertentangan dengan Masjid Azhar ni ada Masjid Husin. Ni Masjid Husin. Yang terletak sebelah Masjid Husin ni di kawasan ni lah orang duk shopping, beli jubah, beli apa yang dikenali sebagai Khan Khalili. Tapi dalam kawasan Khan Khalili ni pun dia ada juga binaan-binaan yang dibina pada zaman kerajaan Mamluk. Kalau kita tengok masjid ni misalnya dibina pada zaman kerajaan Mamluk. Ni pun sama. Kita tengok kat sini pun tahu dah. Di tiang-tiang ataupun dinding ni dia ada belang-belang ni. Jadi kita tahu ni dibina pada zaman Mamluk. Asasnya begitu. Kalau kita dapat tengok lah. Ini pun sama juga. Okey. Qalaun Kompleks.
Ini dia menempatkan bukan sahaja madrasah tetapi juga masjid dan juga hospital ataupun yang bernama Bimaristan ni tadi. Dia masuk rangkum dalam satu kompleks. Okey. Ini yang ada tengok ni, ni Bina Mamluk ni. Madrasah Zuhair Baqub. Kita tengok sini. Orang kat sini berniaga jalan kaki tu. Ini di Mesir lah. Ini orang jalan-jalan beli nak makan sini. Ni apa ni, shisha ni. Okey, itu kita dah tengoklah sedikit di Kahirah berkaitan dengan kerajaan Mamluk. Kita tengok pula kerajaan Timurid yang berpusat di Samarkand. Jadi ni merupakan antara bahan binaan lah. Yang ada di Samarkand. Kita tengok pula sini banner timur ni. Cantik. Dia taman-taman. Siap ada pintu gerbang ni nak masuk ke dalam. Ke dalam mana? Ke dalam kubur ataupun makam Timurid ni. Makam pengasas kerajaan timur ni, Timur. Ni makam dia. Yang besar ni, saya rasa yang besar ni lah. Yang lain ni mungkin sultan-sultan selepasnya, Shahrukh dan juga Ulugh-Beg. Ni kita ni. Ni sini Bina Timur pula. Masih lagi. Dalam kubur tadi ramai, ni tak ramai. Ni kubur dalam tu lah. Kubur pembangunan besar. Dia tengok kat luar pula. Ni kat luar dia. Tengok dia buat kubah. Ada dia tulis ayat ni. Apa dia tulis tu? Siapa boleh baca? Ini terletak di luar tadilah kubur tadi. Okey, Samarkand. Dia ada lagi lah kawasan lain yang kita boleh tengok. Ulugh-Beg Madrasah. Cuma saya tak pasti sama ada dia masih lagi berfungsi sebagai madrasah ataupun kawasan pelancongan. Cantik tau. Dia punya mozaik-mozaik dia ni, seramik semua ni. Macam dalam taman kan. Jadi saya kira Putrajaya, ada Masjid Putra dan sebagainya, saya rasa dia idea Putrajaya di banner tu dia ambil daripada konsep seni banner timur ni lah. Cantik-cantik begini dan sebagainya. Kita lihat tinggi madrasah dan saya tak pasti yang kubah ni ada ke di masjid ataupun apa. Di sini, kalau di sini dia tulis madrasah. Jadi madrasah ni di dalam dia ni lah. Ni yang ada di dalam. Ni masjid lah kawasan ni. Tapi sekarang saya tak pasti masih lagi menjadi masjid ataupun tidak. Ini di luar. Di luar masjid tu tadi. Kena masuk ke dalam. Ni tengah-tengah ni tadi. Boleh pilih lah nak pergi mana. Nak pergi sana ke? Okey. Ini okey lah. Ini sedikit sebanyak lah yang saya nak kongsikan tentang topik kita hari ni. Jadi saya harap anda semua boleh
dengar kuliah kita yang untuk topik yang 10 ni, iaitu dunia Islam selepas kejatuhan Baghdad. Dan selepas tu nanti kita akan berpindahlah kepada topik seterusnya, iaitu sejarah dan tamadun Islam di Andalus pada minggu hadapan. Okey, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.